السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا إلى مؤلف الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر وأصوله وفروعه شيخ الله لهم الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إنا استودعناك ما قرأناه فارده إلينا عند حاجة إليه. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من كل شر نفسنا. رب زدنا علما وارزقنا فهما. قال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Pelajaran yang ke-14. Kita sambung balik perbincangan kita, kitab Cahaya Pengenalan pada halaman ke-31. Pelajaran yang ke-14, halaman 31. Pelajaran yang ke-14. Qala syaikhul muallifu rahimahullah. Berkata pengarang, sin soal apa erti qudrah. Kita dah masuk qudrah lah. Bermula dengan wujud, idam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, qudrah. Masuk sifat yang ketujuh. Semua ada berapa? 20 yang akan kita perbicarakan. Sin soal apa erti qudrah. Jim jawab ertinya erti qudrah berkuasa. Setengah kitab dia tulis berkuasa. Yang penting kita nak ikut Allah Ta'ala itu tidak lemah. Soal ismi, masdari, kalam ismi, kalam masdari dengan ma asalami masdari. Perbezaan itu memang kita akan dapat lihat. Berkuasa, berkuasa, menguasai. Tetapi yang kita nak pegang, Allah Ta'ala itu tidak lemah ya. Ertinya erti qudrah berkuasa. Digunakan istilah berkuasa. Letakkan perkataan imbuhan per. Letakkan imbuhan per ni menunjukkan benda tersebut wujudi, ada. Kalau sapu tu dipanggil amrun i'tibari. Hanya kita faham reti dalam pemikiran kita. Dia tak ada, dia bukan wujudi. Dia ada dua benda. Wujudi, amrun i'tibari. Wujudi ni benda yang ada, boleh kita dapat dengan panca indera, no? Boleh kita tengok dengan mata kepala, boleh kita dengar dengan telinga. Dan ada benda yang amrun i'tibari, hanya kita iktibar dalam pemikiran kita saja. Contohnya apa? Contohnya sapu, menyapu dengan penyapu. Kalau penyapu ada, dapat kita tengok dengan mata kepala, maka dipanggil wujud. Adapun menyapu, yang menyapu tu tak ada. Yang kita nampak adalah orang yang sedang memegang penyapu. Dia buat macam tu, preng. Jadi menyapu tak ada. Menyapu tu kita faham di mana?
menyapu tu kita faham dalam pemikiran kita. Bila dia pegang penyapu, dia buat preng gitu, dia sapu sampah ke apa ke, maka kita faham dia sedang menyapu. Itu dia panggil amrul i'tibari. Ayami jalan sikit dah. Saja kita cerita, patut tak payah cerita tak apa, tapi saja kita cerita. Pokoklah tuan-tuan lepas ni kita tengoklah. Apa tu dia berkuasa, sekejap berkuasa. Iaitu berkuasa itu sifat yang sedia adanya. Ingat balik apa maksud sedia. Dalam ilmu tauhid, sedia bermaksud tiada mula. Maksudnya sifat kudrah Allah, sifat berkuasa Allah ni tiada mula. Bukan macam kita. Kita ni ada permulaan. Dulu tak ada kudrah. Makan pun kena suap. Masa kita kecil-kecil, baby tu, susu pun kena letak, kena pegang botol. Makin lama makin ada kudrah, kuat. Kali tak kuat balik. Sakit ke, mati ke. Allah Ta'ala, sifat kudrah yang ada pada zat Allah tidak ada mula. Sebab tu disebut sedia adanya. Adanya ni maksud wujudi. Pada mana? Pada zatnya Ta'ala, zat Allah Ta'ala. Yang dengan dia, dengan sifat kudrah ni, dapat mengadakan tiap-tiap mungkin. Apa maksud mungkin? Sesuatu yang boleh ada dan boleh tiada. Siapa dia benda yang boleh ada, boleh tiada ni? Makhluk lah. Makhluk dipanggil mungkin. Sebab apa? Boleh ada, boleh tiada. Boleh sakit, boleh sihat. Boleh kaya, boleh miskin. Boleh hidup, boleh mati. Sebab tu panggilan kepada makhluk ni selain daripada makhluk, selain daripada alam, selain daripada huruf baharu, ia yang juga dipanggil mungkin. Tarkulli kulli mungkinin kafi'lihi dalam akhir awal. Jadi dengan sifat kudrah tadi, Allah Ta'ala mengadakan tiap-tiap mungkin dan meniadakan dia mungkin. Dia nak buat kita dan ataupun dia tak buat kita. Dia nak bagi kita sakit, nak bagi kita sihat, nak bagi kita kaya, nak bagi kita miskin. Semua menggunakan sifat kudrah Allah. Atas sekira-kira ini seperti mana? Atas sekira-kira ni setengah guru kata seperti mana? Seperti mana apa? Berbetulan dan bertentang dengan ta'luk iradatnya. Berbetulan ni selari lah. Bertentang ni pun sama selari. Kita kata aku nak pergi ke Kuala Lumpur. Kehendak kita lah. Kita start kereta, kita pun terus perjalanan kita terus ke Kuala Lumpur. Maknanya pergerakan kita tu selari dengan kehendak kita. Perbuatan kita tu selari dengan kehendak kita. Aku nak makan, kita pun kehendak kita nak makan. Kita pun ambil nasi masuk dalam mulut. Mana tu dipanggil bertentang, setentang, selari, berbetulan dengan ta'luk iradatnya. Apa maksud ta'luk iradat? Dengan tugas sifat kehendak Allah Ta'ala. Sifat perkehendak Allah Ta'ala, dengan sifat perkehendak Allah Ta'ala pun menghendaki. Jadi ta'luk iradat ni makna tugas sifat perkehendak Allah Ta'ala ni. Ta'luk ni tugas. Iradat ni perkehendak kehendak Allah Ta'ala. Kehendak Allah Ta'ala nak apa? Nak jadikan siang dekat Malaysia. Maka kudrah Allah Ta'ala pun mengangkat matahari, mencerahkan Malaysia dengan sifat kudrahnya. Jadi maknanya setiap benda yang Allah Ta'ala buat, setiap benda yang Allah Ta'ala buat, yang berlaku ni Allah Ta'ala buat dengan menggunakan sifat kudrah saja. Tetapi yang Allah Ta'ala buat itu adalah selari, adalah setentang dengan kemahuan Allah, dengan kehendak Allah. Lawannya lawan kudrah.
Lawan yang lawan kudrah. Ini lawan ni mana Allah tak bersifat dengan lawan. Kalau kita mengaji dengan guru Haji Aminah, dia katalah Fadhiyah dia akan sebut Fadhiyah akan sebut, dia sebut kata lawannya tu mana Tuhan tak bersifat dengan lawan. Apa dia? Iaitu lawan tu lemah. Jadi qudrah ni berkuasa. Tuhan tak bersifat dengan lawan kepada berkuasa. Apa dia? Lemah. Habis. Sin soal, apa dalil qudrah? Apa dalil qudrah ada pada zat Allah Ta'ala itu? Apa dalil qudrah ada pada zat Allah Ta'ala itu? Apa bukti kita nak katakan Allah Ta'ala bersifat dengan sifat qudrah? Jin jawab dalilnya, buktinya. Jika Allah Ta'ala tiada bersifat dengan qudrah, kalaulah Allah Ta'ala ni tidak bersifat dengan qudrah, dengan sifat berkuasa, nescaya bersifat ia Allah dengan lemah. Yalah, betul lah. Kalau Allah Ta'ala tak memiliki sifat qudrah, sifat berkuasa, Allah Ta'ala memiliki sifat lemah lah. Dua tu ya. Tak berkuasa, lemah. Tak lemah, kuasa. Dan jika Allah Ta'ala bersifat dengan lemah, nescaya tiada kuasa ia. Dia baca juga dengan nescaya tiada mampu ia Allah mengadakan sekalian alam ini. Kalau Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala tiada kuasa, Allah Ta'ala tiada kemampuan nak mengadakan sekalian alam ini. Dan iaitu Allah Ta'ala lemah untuk mengadakan sekalian alam ini. Apa dia? Mustahil. Akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana alam ini sudah ada dah. Nak Muhammad? Nah, alam ini sudah ada dah. Apa bukti alam ni sudah ada, Muhammad? Boleh nampak dengan mata kepala kita. Bukti yang mudah, cara cakap yang mudah, takalum yang mudah yang diberikan oleh musannif kita. Dia kata alam ni dah ada. Buktinya boleh nampak dengan mata kepala. Hang buta ke apa tak nampak? Boleh nampak dengan mata kepala kita. Maka wajiblah qudrahnya. Tu natijah tu. Tapi bila kita mengaji dalam memantik pun sama juga kita bahas. Kalau kita mengaji kita sebut muqaddimatun sughra, muqaddimatun kubra dan terbit natijah. Terbit natijah. Jadi dia kata sini, dia buat amal Allah Ta'ala ni berkuasa. Apa bukti? Buktinya kalau Allah Ta'ala lemah, Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam ni. Kalau Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam ni, mustahil. Kalau Allah Ta'ala tak boleh nak buat alam ni tak ada lah. Kalau kata alam ni tak ada, mustahil, akal tak boleh terima. Sebab apa? Kerana alam ni sudah ada, boleh tengok dengan mata kepala. Habis tu natijahnya apa? Wajiblah qudrahnya Allah Ta'ala. Wajiblah bersifat Allah Ta'ala dengan sifat qudrah, yakni berkuasa atau berkuasa. Dan apabila sabit qudratnya, apabila confirm qudrahnya, apabila tetap qudrahnya, sifat berkuasa Allah, maka tertolaklah, mustahillah, akan tak boleh terimalah lemahnya Allah. Senang tak? Mudah dah. Dan mudah dah ni, dan mudah faham, mudah. Nak bagus, nak kenal lagi kitab ni sebelum kita baca dalam daurah online kita baca sendiri dulu. Baca, tengok satu-satu tu, tak ingin lagi, Tuhan akan campak ke tangan. Sebab tu kalau kata di pondok, Tok Guru tradisikan kepada anak-anak murid pelajar ni, dia kena baca 3 kali untuk setiap subjek tu. Setiap perbincangan dalam mana-mana subjek mesti dibaca 3 kali. Yang pertama sebelum mula kuliah dia baca.
Yang kedua dia baca masa tok guru baca. Masa tok guru baca dia pun baca. Yang ketiga lepas habis kuliah dia baca lagi sekali. Sama kita pun hak mengajar pun. Sebelum mengajar kita baca dulu, semak dulu. Lagi baca masa mengajar pula. Lepas tu habis mengajar kita semak balik. Kok ada yang sangkut ke lekat ke, kadang-kadang Allah Ta'ala nak bagi ni. Masa kita mengajar baru kita nampak. Tobik-tobik kita. Habis ya. Lepas yang tak faham boleh tanya. Kita punya teknikal kita okey kan Ustaz Adif? Nampak cakap kabut lah. Cuba. Okey. Dia betul. Ada? Kita mengajar orang lah. Ada. Tuan-tuan yang tak clear pun tetap komen lah. Nanti insyaAllah kru-kru akan membaca. Ada ramai orang hebat kan kita. Ada orang tak mic. Suruh tak dekat. Dah ni. Depa ni kan Ramai. ada yang tak tutup mic depa. Kira ganggu. Suruh depa tutup mic. Ya. Google Meet. Ni minta maklumat kepada semua rakan-rakan. Yang ni benda Google Meet yang Google Meet ni minta tolong tutup mic. Sebab katanya ada sahabat-sahabat lain yang mungkin ada gangguan sikit lah, terdengar suara. Minta tutup Google Meet biar yang ni saja, satu ni saja. Ada apa-apa masalah tinggal beritahu lah. Habis, terus. Qala Syaikhu Muallifu Rahimahullah. Sin soal. Apa erti iradah? Apa erti iradah? Habis dah. Wujud dah, idam dah, baqa' dah, mukhalafatu ta'ala al-hawadis dah, qiyamu ta'ala binafsih dah, wadaniyah pun dah, qudrah pun dah. Sekarang kita masuk iradah. Konok Ya Allah, pengajian paling afdal mengaji pasal Tuhan. Dia buat kita takkan tak afdal. Kita boleh pergi mengaji, kenal enjin kereta, kenal sepanang, kenal tu, kenal ni, kenal artis-artis, kenal main bola sepak semua. Tiba-tiba tak kenal sifat Tuhan. Tak banyak mana pun 20 nya. Artis ratusan, ribu orang. Pemain bola sepak, ribu kelab, ratus kelab, puluh kelab. Kita boleh hafal satu-satu pemain dia ni. Tiba-tiba sifat Tuhan tak kenal. Kan kata tak boleh. Nak terlibat yang lain boleh, tapi hak ni lebih utama. Si soal apa erti iradah? Iradatun ataupun iradah. Jim jawab ertinya erti iradah berkehendak. Setengah kita ditulis berkehendak. Tak apalah tu cara cakap. Memang kalau ikut bahasan hak tepatnya berkehendak. Tapi kalau kata berkehendak pun tak salah dari sudut cara cakap. Dia kata orang tak kata ambil menyapu Ustaz. Orang kata ambil penyapu. Kita pun boleh kata juga. Orang tak kata ambil persikat, orang kata ambil sikat. Orang tak kata ambil pecangkul. Kalau ambil pecangkul Ustaz, ada orang kata ambil cangkul. Janganlah kita kata ni betul, anu salah ni betul tak. Pakat betul belaka. Takkan kita nak kata Syekh Ahmad salah. Syekh Ahmad tu guru untuk kenali. Mana cara bahasa je. Cara bahasa. Kadang-kadang kita nampak tak ada ikhtilaf pun di antara di antara guru mulia kita yang lain, tapi kita bawah-bawah ni yang lebih lajak sangat. Habis. Jin jawab ertinya erti iradah berkehendak, atau setengah kitab tulis berkehendak. Memang hak tepatnya berkehendak. Kalau dia tulis berkehendak pun taklah salah. Cara bercakap je. Orang tak kata pecangkul, kata cangkul. Itu juga orang tak kata sapu, orang kata penyapu. Iaitu berkehendak tu sifat yang sedia adanya. Sifat berkehendak ni sifat yang sedia adanya pada zatnya, zat Allah Ta'ala. Sifat berkehendak ni sifat yang sedia. Apa maksud sedia? Faham? Apa maksud sedia? Tak ada mula. Ulang tanya berkali-kali. Tuan-tuan yang mengajar di rumah, kitab ni kita nak ulang balik wasiat guru kita. Wasiat guru kita Pak Tehli, kita ngaji kat dia. Sampai kiamat baca di sini sampai khatam diam. Ikut dia. Jadi wasiat dia kata baca kitab ni pada anak-anak muda. Ulang berkali-kali, jadikan wirid. Sama juga sini pun. Jumpa perkataan sedia, kita tanya, sedia apa maksud sedia? Tak ada mula. Ini sifat berkehendak yang ada pada zat Allah ni tak ada mula. Bukan macam kita. Kehendak kita ni ada mula.
Puasa perut lapar. Perut lapar. Bila perut lapar, barulah kita ada rasa kehendak nak makan. Tuhan tak. Dia buat kita jadi gitu, jadi gini. Bukan baru timbul kehendak ni. Memang sejak azali. Yang ni memang kita katakan sejak sedia kala lagi Tuhan dah ada kehendaknya nak bagi jadi, nak bagi. Ni dia bagi gerakkan tangan saya ni. Bukan dia baru terniat, bukan Tuhan baru ada kehendak nak menggerakkan tangan. Tapi sejak sedia kala. Apa sedia kala? Tak ada mula. Ajaib. Sebab tu bila kita mengaji tauhid, akidah kita cekal, pemikiran kita tegas, kreatif, kita faham selok-belok, kita tahu benda-benda yang rumit-rumit ni. Sebab kita berfikir perkara yang rumit tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Rumit bukan maksud kata menyukarkan fikiran, tapi kita tahu benda yang sepatutnya kita tahu, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya apa? Kehendak Tuhan menggerakkan tangan saya ni bukan baru dia nak. Bahkan kehendak tidak ada permulaan pun. Memang dia nak. Cuma sampai saat dan ketika, maka dia pun menggunakan sifat kudrahnya menggerakkan tangan saya. Contoh. Jadi iaitu sifat kehendak tu, sifat yang sedia adanya pada zatnya, zat Allah Ta'ala, yang dengan sifat iradah itu sedia, tiada mula menghendakikan tiap-tiap mungkin. Dia nak, tiap-tiap mungkin ni apa dia? Menghendakikan tiap-tiap mungkin dan menentukan dia tiap-tiap mungkin tu. Dia menghendaki tiap-tiap mungkin dan dia nak menentukan tiap-tiap mungkin tu dengan apa? Nak tentukan apa? Nak hendak apa yang berlaku? Dengan setengah daripada barang yang harus atas mungkin. Dia nak tentukan kepada kita, yakni dia nak berlaku kepada kita ni setengah ataupun perkara yang harus. Barang ni perkara yang harus. Apa maksud harus? Harus. Boleh sakit, boleh sihat. Boleh kaya, boleh miskin. Boleh gemuk, boleh kurus. Begitulah seterusnya. Dia nak tentu apa kat kita? Nak tentu hidup, kita pun hidup. Dia nak tentukan kita mati, kita pun mati. Jadi dengan sifat berkehendak tadi ni, Tuhan menghendaki nak tentukan kita ni apa yang berlaku. Sekira-kira. Berlaku tu pula sekira-kira. Seperti mana? Sekira-kira bertentang ia. Ingat balik bertentang. Tadi kita dah sebut apa dia? Bertentang. Selari. Sekira-kira bertentang ia, selari ia kehendak tu, dengan takluk ilmunya, dengan tugas ataupun fungsi ilmunya, pengetahuan Allah. Jadi kehendak Allah Ta'ala ni, dia hendak dia hendak apa-apa yang berlaku kepada mungkin ni selari, setentang dengan takluk ilmunya, setentang dengan fungsi ilmunya. Maknanya bukan yang tak selari dengan pengetahuan dia. Contoh macam kita nak buat gulai. Kita nak buat gulai. Kita pun masak. Kita nak buat gulai, kita pun masak. Kita nak makan gulai. Tiba-tiba jadi masak lemak. Pasal apa? Sebut kari tak ada, yang ada santan saja. Masak lemak kubis, tak jadi gulai. Sebut kari tak ada, jadi santan saja, jadi masak lemak. Daripada kehendak kita tu nak kepada gulai, tapi kita tak tahu, kita sebut kari tak ada, akhirnya jadi masak lemak. Kita tak tahu pun kita nak jadi masak lemak. Ada pun Allah Ta'ala tak, segala kehendak itu di bawah pengetahuan dia. Dia tahu dah nak jadi apa lepas ni. Nak buat lagu mana, nak buat apa, dia tahu dah. Kita tak tahu lagi. Bila ngaji, bila nak tahu kau okey esok ni, kau pandai jadi ustaz, tak tahu lagi nak jadi apa. Harap hendak saja. Tuhan tak. Jadi bertentang ia iradah dengan takluk ilmunya, nya Allah, dengan mungkin itu.
seperti menghendaki dan menentukan seseorang tidak dengan ada, no? Lawan tidak ada. Ditentukan kita ni ada. Sebut kata ada ni lawan, yang ni tidaklah dia tu berlawanan, yang ni tidak ada. Kalau orang tu ada, maknanya dia tidak matilah. Kalau orang tu kaya, maknanya dia tidak miskin lah. Atau panjang, lawan pendek. Bila dia buat benda tu panjang, maknanya dia tidak pendek lah. Lawan mana tidak lah. Atau hitam lawan tidak hitam. Bila dia buat benda tu hitam, maknanya dia lawan kepada putih ataupun tidak hitam lah. Mustahil yang akal tak boleh tengok. Lawan yang lawan iradah, apa dia? Iaitu ketiadaan berkehendak. Tuhan tak ada kehendak. Tuhan ni dia hanya terpaksa. Dia terpaksa hidupkan kita, bukan kehendak dia. Tak betul. Tuhan dia ada kehendak dia. Dia hidupkan kita ni dengan kehendak dia. Habis. Nak ikut yang tu je. Nak ikut Tuhan ni bukan diikrah, bukannya dia ni terpaksa ataupun terlupa ataupun lalai secara tak sengaja je bagi naik matahari. Tak, memang semua di bawah kehendak dia, no? Soal apa dalil iradah ada pada zat Allah Ta'ala itu? Jin jawab dalilnya, buktinya, jika Allah Ta'ala tiada bersifat dengan iradah, nescaya adalah ia Allah lemah. Kalau Allah Ta'ala tak bersifat dengan kehendak, dengan berkehendak, itu tanda Allah Ta'ala itu lemah. Kenapa pula? Macam kita lah. Kita tak nak makan pun, tapi terpaksa makan untuk merawat badan kita. Doktor suruh makan, kita tak mahu makan ubat, tapi terpaksa makan. Kehendak kita tak ada nak makan ubat ni, tapi terpaksa makan. Sebab apa? Sebab nak sihat. Kita tak mahu berjalan pun, tapi terpaksa jalan. Sebab nak tuju ke destinasi kita. Semua terpaksa kita. Menunjukkan kita ni lemah. Sama lah di sini. Kalau Tuhan tu tak ada kehendak, semua terpaksa, maka itu tanda Tuhan tu lemah. Kenapa? Kerana terhenti. Apa maksud terhenti? Boleh tulis terhad. Terhenti maknanya terhad. Kerana terhenti, terhad, tersekat takluk kudrah atas takluk iradah. Terhenti takluk kudrah atas takluk iradah. Ini pada bicara akal lah ni. Kerana terhenti takluk qudrah atas takluk iradah. Mana bergantung. Takluk qudrah ni dia bergantung dengan takluk iradah. Mana fungsi ataupun tugas sifat qudrah ni bergantung kepada kehendak Allah. Kalau Tuhan nak turunkan hujan, maka dia pun menggunakan sifat qudrahnya, sifat perkuasanya menurunkan hujan. Di mana takluk qudrah ni fungsi ataupun peranan ataupun tugas sifat qudrah ni, dia ni bergantung kepada takluk ataupun fungsi sifat iradah. Kalau Tuhan tak mau, tak berlaku. Tiba-tiba Tuhan tak ada kemahuan. Tak ada kemahuan. Itu tanda kata Tuhan tu lemah. Sebab nak buat apa pun kena dengan qudrah. No, kena dengan qudrah. Qudrah ni pula dia bukan boleh buat ikut suka dia. Tuhan, maksudnya bukanlah Tuhan ni menggunakan qudrah ikut suka dia, tak, tapi dengan kemahuan dia.
Dia bukan terpaksa macam mana kita. Tiba-tiba kalau disebut Tuhan tak ada kemahuan, no, dia terpaksa. Lemah. Dan jika lemah, kalau tu lemah, nescaya tiada kuasa ia Allah. Tiada kuasa ia. Apa dia? Menjadi akan suatu daripada alam ini. Yalah, kalau Tuhan lemah, macam mana nak buat alam ni? Dan iaitu Tuhan tak buat alam ni mustahil, akal tak diterima. Kenapa? Kerana alam ini sudah ada, boleh nampak dengan mata kepala kita. Alam, kalau Allah Ta'ala tak ada sifat kehendak, itu tanda kata Allah lemah. Sebab apa? Sebab kudrah Allah Ta'ala, sifat berkuasa Allah Ta'ala ni terhenti di atas ta'aluk kudrah, di atas ta'aluk iradah. Sifat berkuasa Allah Ta'ala ni, berkuasanya Allah Ta'ala ni, yakni bergantung kepada kehendak. Dia tidak boleh buat ikut suka, buat secara terlupa, buat secara tak sengaja, buat secara terpaksa, tak. Memang dengan kehendak. Kalau Tuhan tidak ada kehendak, bermakna Tuhan tu lemah. Kalau Tuhan tu lemah, Tuhan tak boleh buat alam. Kalau Tuhan tak buat alam ni, mana alam ni tak ada. Kalau kata alam ni tak ada, mustahil. Kenapa pula? Alam ni dah ada, dah boleh tengok dengan mata kepala. Nampak? Habis tu, maka wajiblah iradatnya. Maka tetaplah iradatnya, sifat kehendak Allah Ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ni adalah sifat iradahnya. Dan apabila sabit, apabila confirm iradahnya, mustahillah ketiadaan iradatnya. Akan tak boleh terima kalau kata Tuhan tidak ada sifat berkehendak. Habis. Selesai dah sifat iradah. Iradah dah, iradah pula. Sin, soal apa erti ilmu? Jim jawab. Jawab ertinya, erti ilmu, pengetahuan. Iaitu pengetahuan tu sifat yang sedia adanya, sifat pada zat Allah. Sifat yang tiada mula adanya, sifat itu pada zat Allah Ta'ala. Bukan macam kita dulu tak tahu, bila belajar baru tahu. Tuhan tak berhajat kepada belajar, dia tahu segala-galanya. Ya? Yang dengan dia, dengan sifat ilmu tu, Allah Ta'ala mengetahui, yakni nyata, dia bagi takluk inkisyaf tu, nyata segala perkara yang wajib dan yang mustahil dan yang harus. Dengan pengetahuan, sifat pengetahuan yang ada pada zat Allah, Allah Ta'ala pun mengetahui. Tahu mana kata Allah Ta'ala mengetahui? Kerana Allah Ta'ala ada sifat pengetahuan. Apa yang Allah Ta'ala ketahui? Allah tahu jelas nyata perkara yang wajib. Bukan Tuhan tahu semayang, tahu puasa tak, tu wajib syarak. Ini masukkan sini perkara yang wajib pada akal. Apa maksud perkara yang wajib pada akal? Zat dan sifat Allah lah. Maknanya dia tahu tentang dirinya. Allah tahu tentang perkara yang wajib, bermakna Allah Ta'ala tahu tentang dirinya. Dan yang mustahil, Allah Ta'ala juga tahu. Bukan tahu setengah guru tu tersilap. Dia kata Tuhan tahu perkara yang mustahil. Mana dia tahu dia tu buta. Dia tahu kata dia tu pekak. Tuhan tak buta, tak pekak. Mana Tuhan tahu benda mustahil yang tidak ada pada Allah. Dia tahu dia melihat, dan dia juga tahu dia tidak buta. Dia tahu dia mendengar, dia juga tahu dia tidak pekak. Dia tahu dia berkuasa, dia juga tahu dia tidak lemah. Contohnya gitu. Dan yang harus, Tuhan juga tahu. Apa yang harus? Semua. Dia tahu tentang bumi, tahu tentang neraka, syurga, matahari, bulan, bintang, apa sebagainya, semua dia tahu. Sebab apa? Semua tu dipanggil harus. Ingat balik, kita ni ada 4 panggilan kepada kita makhluk. Ada kala dipanggil harus, ada kala dipanggil mungkin, ada kala dipanggil makhluk, ada kala dipanggil alam. Habis.
Sing soal apa dalil ilmu pada zat Allah Ta'ala itu? Apa dalil ilmu? Apa bukti ada sifat pengetahuan pada zat Allah Ta'ala itu? Jin jawab dalilnya, buktinya. Apa dia? Jika Allah Ta'ala tiada bersifat dengan ilmu. Kalau Allah Ta'ala ni tak bersifat dengan ilmu, yakni tidak bersifat dengan sifat pengetahuan, nescaya ada ia Allah itu jahil. Adalah Allah itu jahil. Kalau Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat pengetahuan, dia jahil lah, dia tak tahu lah. Dan jika ia Allah jahil, nescaya tiada ia menghendaki. Kalau dia jahil, dia tidak ada sifat berkehendak. Contohnya gini, saya katakan Ustaz Ali lah. Ustaz Ali, jom. Pergi mana? Jom lah. Pergi mana Ustaz Zahoi? Jom lah. Dia ada kendak. Ustaz Ali ada kendak. Ustaz Irfan, tahu mana kita tak kendak? Tahu mana? Ha? Tahu mana dia tak kendak? Tak tahu. Tak ada pengetahuan. Dia tak mau pergi, tak ada kendak lah. Kalau dia kata jom, tu mana kata dia ada kendak. Salik jom. Pergi mana? Dia ada kendak. Jom lah. Ish tak mau lah. Pergi mana? Dia tak mau lagi pasal apa? Dia tak ada kendak. Kenapa tak ada kendak? Pasal dia tak tahu nak pergi mana. Saya pun cerita. Kita pergi kedai tak tentang berhenti tu. Pergi kanan. Tak dulu ada Infrajaya lah, dia tak tahu ada apa. Depan tu ada passport. Sotak kat dulu. Apa passport kan tu jom. Bila sekali ada pengetahuan nak pergi mana, makan apa, buat apa, barulah dia ada kena. Jom. Nampak sini dia kata. Nampak dah sini pun. Allah Ta'ala ni ada pengetahuan. Dia tanya apa bukti Allah Ta'ala ada pengetahuan? Buktinya kalau Allah Ta'ala tidak ada pengetahuan, Tuhan pun tak ada sifat kehendak lah. Ustaz Ali tak tahu nak pergi mana, dia pun tak mau lah pergi. Bila kita cerita nak pergi makan persembut, dia pun nak pergi, baru ada kehendak. Bila dia ada ilmu, dia pun ada kehendak. Allah Ta'ala kalau tidak ada ilmu, dia tak ada pengetahuan. Kalau tidak ada pengetahuan, dia tidak ada kehendak. Kalau tidak ada kehendak, macam mana nak menjadikan alam ni? Dia tak ada kehendak nak jadikan alam, dia tak ada pengetahuan. Kalau lagi tu alam tak boleh ada, dia tak mau jadikan. Kalau gitu alam tak ada. Kalau kata alam tak ada, mustahil. Pasal apa? Alam tu ada dah. Boleh tengok dengan, boleh nampak dengan mata kepala kita, kata Mak Ali. Alam dah ada dah. Boleh tengok dengan, boleh nampak dengan mata kepala kita. Betul tak? Kalau lagu tu tak betul lah kalau kata Allah Ta'ala tidak ada ilmu, tidak ada pengetahuan. Allah Ta'ala ada pengetahuan, kan? Pengetahuan itu menjurus kepada Allah Ta'ala berkehendak, dan berkehendak itu menjurus kepada Allah Ta'ala mencipta apa yang dia kehendaki, membuat apa yang dia kehendaki, mengatur apa yang dia kehendaki dengan sifat qudrahnya. Betul? Kalau ulama bahas, dia takkan tinggal 3 bahasan: qudrah, iradah, ilmu. Saling terkait takluk ni. Takluk sifat ni saling terkait 3-3. Habis. Dan iaitu Tuhan tak berkehendak tu mustahil akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana telah sabit, telah confirm iradatnya, kehendaknya Allah Ta'ala dengan dalil yang telah lalu. Kat mana? Dekat sifat iradah lah. Tengok kat sana. Maka sabitlah, tetaplah, confirmlah ilmunya. Tetaplah Tuhan bersifat dengan sifat pengetahuannya. Dan apabila sabit ilmunya, apabila tetap Tuhan tu bersifat dengan sifat pengetahuan, mustahil lah, akal tak boleh terima lah. Jahilnya, bodohnya Tuhan. Tak tahunya Tuhan, itu mustahil. Tertolak. Istihalatul mustahilat alaihi. Habis. Pelajaran yang ke-15 Sin soal apa erti hayah. Jim jawab ertinya erti hayah perhidup ataupun hidup. Yang tepatnya perhidup lah. Iaitu perhidup tu sifat yang sedia adanya. Bukan baru main. Kita ni sungguhlah sifat perhidup tu baru main. Sifat perhidup kita apa dia? Puan.
Fine. Apa nak SPM lah. Tak hidup dah. Tak hidup kita lah makhluk. Yes, adunaka anir. Oh, roh lah. Sifat perhidup kita roh. Sifat perhidup Allah wallahu a'lam. Bukan roh. Habis tu tak tahu. Yang penting kita nak iktikad Allah Ta'ala tu ada sifat perhidup. Lepas tu disebut kita ni nak belajar hukum sifat sahaja, bukan hakikat sifat. Hakikat sifat, lagu mana sifat tu, rupa lagu mana, macam mana, tu kita tak belajar. Bukan tugas kita. Cuma kita nak belajar hukum sahaja. Apa hukum Allah Ta'ala bersifat dengan sifat hayah? Hukumnya wajib pada akal. Artinya arti hayah perhidup, iaitu sifat yang sedia adanya, tak ada mula. Adanya sifat perhidup ni bukannya ada mula. Pada zatnya Allah Ta'ala. Bukan macam kita, dulu tak hidup, sampai umur sekian dalam kandungan ibu kita beberapa bulan, ditiupkan roh, sifat perhidup tu ditiupkan masuk ke dalam jasad. Kita pun hidup dalam perut mak kita, no? Sampai kita lahir, sampai saat kita mati, dicabut. Kadang-kadang belum sempat kita lahir lagi, sifat perhidup tu dah cabut. Saya dengarkan kes mati dalam kandungan kan, mati dalam kandungan lemas, sifat perhidup tu dicabut walaupun tak lahir ke dunia lagi. Jadi samalah sini pun, sifat perhidup tu jadi sifat perhidup, tapi Allah Ta'ala tak sama macam kita. Kita ni baru datang sifat perhidup. Adapun Allah Ta'ala sedia adanya, tak ada mula sifat perhidup Allah. Pada zatnya, zat Allah Ta'ala yang hidup, ia Allah Ta'ala. Dengan dia, dengan sifat perhidup ni, dengan sifat perhidup ni, Allah Ta'ala hidup. Dan tiada hidup Allah Ta'ala itu dengan roh. Ingat, Allah Ta'ala bukan hidup dengan roh. Habis itu hidup dengan apa? Hidup dengan sifat perhidup. Hidup dengan sifat perhidup. Lagu mana sifat perhidup Allah? Macam roh kan? Tak. Habis tu tak tahu. Sedangkan roh yang duduk di kita pun kita tak tahu nak cerita lagu mana. Kan? Ini pula roh, ini pula roh, ini pula sifat perhidup Allah. Tak tahu. Cuma kita i'tiqad wajib Allah Ta'ala ada sifat perhidup. Maka tiada harusnya, tiada harus bahkan haram diiktiqadkan bahawasa, dipegang, diyakini bahawasa ada baginya, bagi Allah Ta'ala ruh. Tak ada. Siapa kata Allah Ta'ala ada ruh, wal'iyadzabillah, haram dan boleh jatuh kepada kekufuran kerana menyamakan Allah dengan makhluk. Dan jika roh yang qadim sekalipun, ataupun dia kata Tuhan hidup dengan roh, tapi roh tu roh yang qadim, tak. Roh tu makhluk. Tuhan hidup dengan sifat perhidup. Lagu mana sifat perhidup? Aku tak tahu. Cuma aku nak i'tiqad wajib Allah Ta'ala ada sifat perhidup. Mustahil, akal tak boleh terima. Lawan perhidup. Ini Tuhan tak bersifat dengan sifat lawan. Apa dia? Iaitu mati. Tuhan tu bersifat dengan sifat perhidup dan dia tidak mati. Soal apa dalil hayah ada pada zat Allah Ta'ala itu? Jin jawab dalilnya, jika ada ia Allah itu mati, nescaya tiada ada kudrah. Kalau Allah Ta'ala itu mati, dia tak ada kudrah, tak ada sifat berkuasa. Dan iradah dan berkehendak tak ada. Dan ilmu pengetahuan tak ada. Dan iaitu yang dikatakan Tuhan tidak ada kudrah, tidak ada iradah, tidak ada ilmu tu mustahil, akal tak boleh terima. Kenapa? Kerana telah sabit, telah confirm demikian sifat-sifat tadi, kudrah, iradah, ilmu tadi ni dengan beberapa dalil yang telah lalu. Banyaklah dalil tu. Banyak dalil. Tengoklah pada sifat-sifat yang lalu kita dah bincang lah. Maka sabitlah, confirmlah hayah Allah Ta'ala. Sifat berhidup, sifat perhidup ada pada Allah Ta'ala. Dan apabila sabit, apabila confirm hayah, sifat perhidup, mustahil lah matinya. Senang tak ni dah? Senang.
3,5 dah. Kita bagi zakat dulu. Zakat, qudrah, iradah, ilmun, hayat. Tinggal lagi samak, basar, kalam. Ma'ani tinggal lagi 3 lagi. Dah habis. Soal kita buka kepada soal jawab. Jika ada sebarang soalan boleh diajukan kepada pada kru kita. Ada soalan? Sifat qudrah ini sifat ma'ani kan, dan jenis ada sungguh. Sifat qudrah ni sifat ma'ani kan, jadi ada sungguh. Dia ada, sifat yang ada, bukan sifat yang sungguh. Berdua, satu ada, satu lagi sungguh. Ada ni maknanya boleh tengok dengan mata kepala, boleh dapatlah idrak dengan panca indera kita yang lima. Tuhan tutup hijab tak dapat tengok. Nanti ke akhirat kita tahu dah lagu mana. Tapi secara logikanya kita boleh nampak lah benda tu. Kalau kat manusia pun kita boleh nampak. Tengok Ustaz Ali angkat bergerak, dia berjalan, dia buat apa, makna dia ada tenaga, dia ada kuasa, dia ada qudrah. Qudrah ni kalau kata manusia ni, tiba pada manusia dipanggil tenaga. Dia nampak di mata dia jalan tak belaga apa, dia ada sifat basar. Jadi qudrah ni ditanya dia sifat ma'ani, dia ada. Ya, dia ada. Dia bukan sungguh. Sungguh tu macam sifat salbiah. Sifat salbiah apa dia? Qidam. Apa maksud qidam? Tiada mula. Sifat tiada mula ni ada tak pada Allah? Dia tak ada pada Allah. Tapi dia sungguh pada Allah. Nak ada ke dia bukan nampak. Dia amrul iktibar ni. Hanya peti faham di sini. Allah. Apa maksud esa pada asma? Apa maksud esa pada asma? Esa pada asma. Kita mentauhidkan, mengesakan nama-nama Allah. Ada beberapa cara jawab tu. Ada beberapa cara jawab dan lihat pada konteks lah. Orang alim dia pandai sungguh. Kita mana perintah. Mana perintah main dengan mentuk lah dah. Mana asma Allah Ta'ala ni, nama-nama Allah Ta'ala ni, hanya dialah pemilik hakikat nama ni. Orang lain tu hanya majaz, hanya umpama, hanya ibarat pinjaman saja. Abdur Rahim, Mai orang kita dipanggil Rahim, penyayang. Penyayang pun bukannya penyayang betul, hanya nama je, panggil je penyayang. Moga-moga turun kat siap penyayang kat dia, tapi takkanlah sama dengan hakikat penyayang yang mana ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Tauhid mana kita nak mengesahkan asma ni, segala asma illah ni hanya Allah Taala saja yang memiliki kemuliaan nama tersebut. Allah. Qudrah dengan iradah berkaitan ke? Qudrah dengan iradah, takluk dia tadi kita sebut dah, setentang, selari. Allah Ta'ala nak buat apa pun menggunakan sifat qudrah. Tetapi dia menggunakan sifat qudrah tu, dia buat benda yang dia kehendaki. Yang dia tak kehendaki, dia tak buat. Dia tak ada istilah terpaksa buat, terlupa buat, terlalai, terbuat, terhidupkan orang tu, terkayakan orang tu. Tak. Memang buat kehendak ada sini. Saya kata setentang takluk qudrah ni, setentang dengan takluk iradah. Allahu'alam. Allah itu hidup, kita ini insan, hidupkah kita atau matikah kita sekarang? Allah itu hidup, kita ni juga hidup. Tapi hidup Allah hidup yang hakiki. Hidup kita ni hidup yang pinjaman sahaja. Sampai masa kita hidup, lahirlah ke dunia, hiduplah dalam perut mak kita. Sampai masa kita mati. Walaupun belum sempat lahir ke dunia, kita dah mati. Jadi kita senang, mudah kita faham Allah Ta'ala ni hidupnya hidup yang hakiki. Adapun hidup kita ni hidup yang dihidupkan oleh Allah. Sifat hidup tu ada, tapi Tuhan ni kekal, tak ada mula sifat hidup ni, dan tidak ada akhir. Kita ni sifat hidup kita ni ada mula dan ada akhir.
Satu orang kata nanti kita akan hidup selama-lama, itu pun atas izin Allah. Kalau Tuhan nak matikan kita, boleh tak? Boleh. Wallahu a'lam. Ilmu Tuhan itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Bagaimana jika syurga dan neraka itu yang sentiasa bertambah hari tiada penghujung harinya? Ilmu Allah tiada bertambah dan tiada berkurang. Macam mana pula dengan syurga neraka? Neraka lah. Malah syurga pun yang tak berkesudahan. Tak boleh fikir dah. Yang penting kita intikad semua ke dalam pengetahuan Allah. Yang kita duduk di syurga, hari ni makan apa, esok makan apa. Kalau kita fikir, apa mana nak fikir? Antara yang disebut baju 70 helai sehari. Baju pasang tak adik? Hak pakai tak pakai dah. Color tak pernah sama. Hak kita tahu di dunia ni color dah 7 tu kan. Kat syurga kalau tak pernah sama lagu mana? Tak tahu, tak ada fikir. Fikir ini gila. Jadi, abang kata sebab tu ilmu Allah Ta'ala ni, ilmu Allah Ta'ala ni bukan ukuran kita. Wallahu a'lam. Habis dah. Nanti masya-Allah. Kita akan sambung pada minggu hadapan. Ada tweet. Bagaimana dengan janji-janji Allah? Adakah wajib dia menunaikannya atau macam mana? Allah Ta'ala ni dia berjanji. Dia berjanji dengan kita. Janji apa? Contohnya, innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Orang-orang yang mengatakan Allah Tuhan kami, thumma istaqamu, kemudian dia istiqamah, konsisten, kekal dengan agama Allah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, tidak takut, tidak sedih, tidak gemetar, tidak risau. Ulaika ashabul jannah, mereka itu semua adalah ashab ahli syurga, khalidina fiha, kekal di dalamnya, jazaan bima kanu ya'malun, tu kekal dalam syurga tu sebagai ganjaran atas apa yang mereka perbuat. Kekal, kekal dalam syurga. Jadi, adakah Allah Ta'ala ni boleh menyalahi janjinya? Wajib tak dia menepati janjinya? Dia tanya. Dia Allah Ta'ala ni disebut wajaizum bifadlihi wa adlihi, harus dengan kemuliaan Allah dan keadilan. Tarkulli kulli mumkinin ka fi'lihi, meninggalkan buat mungkin ataupun memperbuat mungkin tu harus bagi dia. Betul dia nak bagi syurga pada orang lain, tapi kalau dia tak mau bagi syurga, adakah dia bersalah? Tak salah, tak suka dia. Dia raja. Cuma Tuhan sendiri bagi jaminan, innaka la tukhliqul mi'ad, sesungguhnya engkau ini Allah tidak akan menyalahi janji. Tidak menyalahi janji. Tuhan tak menyalahi janji. Dia janji syurga lah untuk kita. Cuma kalau ditanya, apakah harus Allah Ta'ala tak masukkan kita dalam syurga? Harus. Hak dia, kita ni hak dia. Orang tu kapiak, wajib masuk neraka, tapi dia tak mampu dalam neraka, dia nak ambil buah dalam syurga. Boleh tak? Boleh. Hak dia. Syurga tu hak dia. Kita tak pergi marah kat tuan rumah, tuan rumah. Tuan rumah ni panggil, jemput musuh. Sedangkan kita tahu Pak Long tu kerja duk kata kat tuan rumah. Depan tuan rumah dia baik-baik, dia berbaik-baik. Padahal belakang tuan rumah, depan kita sendiri dia kata kat tuan rumah, macam-macam dia kata. Tapi dah tuan rumah, dia nak jemput orang tu masuk. Itu suka dia. Contoh gitulah. Wallahu a'lam. Ada lagi dua. Ya. Allah itu berkehendak, jadi adakah kehendak kita ini adalah kehendak Allah jua? Atas dalilnya tidak bergerak sebesar zarah tanpa izin Allah. Mohon Ustaz jelaskan. Betul. La tataharuk zarratan illa biiznillah. Tidak bergerak zarrah. Zarrah ni benda yang kecil. Illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Dia tanya, jadi Allah Ta'ala ni buat semua. Kenapa semua? Kullu syai'in minallah. Kullu syai'in minallah. Tiap-tiap sesuatu tu di sisi Allah. Tiap-tiap sesuatu tu daripada Allah. Semua benda. Ni tangan bergerak, Allah Ta'ala yang gerak. Allah Ta'ala yang semua benda Allah yang gerakkan. Itu tak kita. Keyakinan kita. Tetapi wajiblah beradab pada benda-benda yang baik. Kita boleh sandarkan kepada Allah. Alhamdulillah aku semayang. Kan aku yang semayang, Tuhan yang sebab aku semayang. Itu dalam kalau kita mengaji tasawuf yang hakikat lagi, bukan tasawuf syariat lagi dah.
ibadah hakikat, ataupun tauhid yang hakikat, mereka bincanglah waktu syuhudul wahdah bil kafar, syuhudul kafar bil wahdah, semua tu dalam bab lain lah. Cuma ada peringkat syariat. Kita saya membab syariat ni. Bab syariat ni memang betul. Semua. Aku tak lewat apa. Aku main mengaji ni, mengaji online ni pun bukannya kuat sangat, bukan rajin sangat. Tapi taufik daripada Allah. Apa maksud taufik? Qudratun bi ta'atillah, kekuatan untuk taat kepada Allah. Tuhan yang bagi. Tuhan yang izin. Kalau Tuhan tak izin tak boleh. Nak, tetapi harus wajib kita beradab dengan maksud benda-benda yang tak baik tidak boleh disandarkan kepada Allah. Aku tumbuhan bukan aku tumbuh, orang lain tumbuh tak boleh. Nak, tak boleh lah. Aku yang mencuri bukan aku mencuri, Tuhan yang mencuri. Tuhan yang gerakkan aku untuk mencuri. Benda-benda yang tak baik tak boleh kita sandarkan kepada Allah. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala belakang. Allah Ta'ala belakang. Wallah. Macam mana golongan berilmu macam ustaz-ustaz, ulama-ulama boleh tahu ajar dorang dah nak sampai? Macam mana alim ulama, guru-guru agama, tak kira lah apa pun. Macam guru agama, orang yang mengajar agama, dia boleh tahu ajar dia nak sampai. Dia takkan tahu. Ajar bila-bila dia takkan tahu. Dia tak tahu saat-saat itu semua rahsia Allah. Cuma ada di sana tanda-tanda. Tanda-tanda ulama ni dia pernah kaji. Apa yang Tuhan sebut, apa yang Nabi pesan, berdasarkan pengamatan mereka dengan para ulama, dia kaji. Raja dia kaji lah bila nak kembali kepada Allah, nak menghadap Allah. Maka dia tahu lah tanda-tanda. Berdasarkan Quran, berdasarkan hadis dan berdasarkan pengamatan mereka, adalah disebut tanda-tanda. Orang nak mati sekian kan? Sampai tak ada yang buat detail lagi. Berapa hari nak mati, apa lagi tanah. Berapa hari lagi nak mati, apa lagi. Semakin dekat nak mati, apa lagi tanah. Sebab tu mereka bersedia untuk mati. Mereka kaji. Kenapa mereka kaji? Sebab mereka ni nak sentiasa berada di atas landasan, tak terlari dari landasan, dan mereka ni nak bersedia untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ilmu-ilmu tu kena belajar lah. Lama-lama kita jumpa lah. Kita akan sampailah tajuk tu, InsyaAllah. Last. Kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah atau amalan kita di dunia? Mohon penjelasan. Soalan kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah ke dengan amalan kita di dunia? Jawabnya dengan rahmat Allah. Dengan rahmat Allah. Memang asbabnya amalan. Tapi hakikatnya rahmat Allah. Kalau orang tu tak pernah beramal pun, tapi kalau rahmat Allah kena atas dia, dia juga akan dimasukkan ke dalam syurga. Nah, jadi cumanya habis tu apa kita nak beramal lah, timbul soalan ni lah. Dia kalau dah tahu dah kata kita ni masuk syurga dengan rahmat Allah, buat apa kita beramal? Di sini saya nak ambil sikitlah apa yang guru kami Baba Ghazali Sekam pernah sebut. Ini kemudian dia menguraikan qada mubram, yang qada muallaq tu. Tak apa lah tu, kita tak masuk tabak tu. Saya tahu ni rahmat. Bila kita beramal soleh ni, itu sebagai tanda kita mendapat rahmat daripada Allah. Memang kita masuk syurga dengan rahmat Allah. Habis tu duk beramal buat apa? Tunggu rahmat Allah sudahlah. Ya, memang betul kita masuk syurga dengan rahmat Allah, bukan dengan amalan. Dan bila kita beramal tu, itu tanda kita sudah pun mendapat rahmat daripada Allah. Kita sudah mendapat rahmat masuk ke syurga. Memanglah kita masuk syurga bukan dengan amalan, tapi dengan rahmat. Tapi bila kita beramal ni, itu tanda-tanda lambang-lambang sebagai lambangan kita sudah mendapat rahmat daripada Allah. Sudah mula mendapat rahmat untuk masuk syurga. Wallah. Ya, nah. Sekadar itu dulu. Saya dia dah bersama. Apa? Mak beliau dah kawan, insya-Allah boleh ikuti siaran ulangan di page-page yang berkaitan. Kita akan jumpa pada minggu hadapan hari Jumaat insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma inna farujuna